Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya doakan anda semua sentiasa sihat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki. Bersempena dengan bulan Ramadan, bulan suci umat Islam ini, influencer Eid Capin, program Bual Bicara yang kami bawakan daripada negeri di bawah Bayu, hari ini akan membincangkan dan bercerita sedikit berkenaan dengan zakat. Apakah zakat ini dan siapakah penerima-penerima zakat? Selain daripada 8 golongan asnaf ini, ada perincian tertentu yang perlu kita ketahui bagaimanakah pembayar zakat ini dapat memberi manfaat kepada umat Islam, khususnya di negeri Sabah, negeri yang tercinta ini. Untuk bercerita dan berkongsi, saya di sini bukan berseorangan tetapi dengan tetamu istimewa kami bawakan daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Ustaz Safwan Joas, Pegawai Dakwah MUIS. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Sihat, saya nampak sihat. Macam mana dengan puasa? Okey? Puasa setakat ni baiklah. Tidak ada sakit perut membeli makanan di bazar? Sakit perut tu biasalah, ujian dari ilahi. Oh, ujian daripada ilahi. Tetapi seperti biasa kalau kita pergi bazar, sentiasa beringat-ingat, tidaklah membazir. Kalau saya RM10 cukup, saya beli air, makanan dan manis-manisan. InsyaAllah RM10 itu lebih daripada cukup. Dan kurma. Dan kurma, jangan kita lupa sunnah baginda Rasulullah Betul. Jadi Ustaz, hari ini bercakap berkenaan dengan zakat, dan bahagian zakat dan fitrah MUIS juga bertanggungjawab memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan pengurusan zakat ini dapat diadakan dan dilangsungkan dengan sempurna dan akhirnya disampaikan kepada penerima zakat. Kalau boleh Ustaz ceritakan bagaimana pengurusan ini dapat diuruskan dengan baik oleh bahagian zakat dan fitrah MUIS, Ustaz. Okey, pengacara majlis kita, penemu bual kita pada hari ini iaitu Encik Nuzul, dan juga para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menjawab persoalan yang dilontarkan sebentar tadi, saya bagikan kepada dua lah. Saya bagikan kepada dua. Pertama sekali dari sudut peranan dan juga fungsi bahagian zakat dan fitrah MUIS di negeri Sabah ini. Yang kedua dari sudut apakah strategi pelaksanaan zakat di negeri Sabah dari sudut pengurusan dan juga penggunaan medium digital yang kita ada pada masa kini. Pertama berkaitan dengan fungsi dan juga peranan bahagian zakat dan fitrah MUIS. Untuk pengetahuan Encik Nuzul dan juga para penonton sekalian, bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah merupakan satu-satunya agensi awam, agensi agama yang ada di negeri Sabah ini yang diberikan diberikan mandat, diberikan authority, diberikan amanah dan juga tanggungjawab untuk menguruskan apa-apa sahaja perkara yang berkaitan dengan ibadah zakat di negeri Sabah, di bawah enakmen zakat dan fitrah negeri Sabah 1993. Jadi menjawab persoalan yang kedua, iaitu dari sudut strategi pelaksanaan zakat di negeri Sabah ini dikaitkan pula dengan medium digital yang sedia ada. Bagi memastikan peranan dan juga fungsi bahagian zakat dan fitrah MUIS itu terus pada landasan yang baik, terus kekal relevan, kekal efisien dan kekal terpercaya, maka pihak bahagian zakat dan fitrah MUIS mengambil langkah untuk terjun dalam teknologi digital. Ada dua media digital yang kami guna bagi menyebarluaskan syiar zakat itu di negeri Sabah. Pertama ialah menggunakan laman web, laman sesawang kami yang kami bangunkan sejak bermula tahun 2005 sehinggalah kini dengan penambahbaikan di sepanjang tahun itu setiap masa. Dan kedua dari menggunakan media sosial yang kami ada, iaitu Facebook dan juga TikTok. Mungkin saya boleh kongsikan serba sedikit ya, tuan-tuan dan puan-puan, juga dengan Encik Nuzul, bahawasanya kami menggunakan dua platform ini kami melihat dua platform ini sebagai satu cara yang terbaik untuk menyebarluaskan lagi syiar zakat itu di negeri Sabah.
seperti mana yang kita kalau kita buka laman web kami iaitu appszakat.sabah.gov.my itu kami ada menyediakan beberapa informasi dan juga menyenaraikan perkhidmatan yang kami sediakan untuk orang awam di negeri Sabah ini. Antaranya ialah dari sudut pungutan dan juga agihan zakat. Daripada portal rasmi kami itu iaitu laman sesawang kami itu disediakan akses terbuka kepada orang awam untuk mendapatkan perkhidmatan seperti pembayaran zakat yang lebih mudah. Kami ada membuka saluran-saluran pembayaran zakat yang lebih mudah dan selamat dengan medium digital yang kita ada seperti pembayaran secara dalam talian, internet banking, kita ada apps mobile untuk memudahkan pembayaran daripada apps ya, daripada telefon kita sudah boleh bayar zakat. Yang ketiga, yang terbaru ni melalui QR code lah yang kami baru saja perkenalkan pada tahun ini dengan hasil kerjasama dengan pihak agensi kewangan seperti bank dan sebagainya. Dan kami bekerjasama dan kami wujudkan satu inovasi baru pembayaran zakat yang lebih mudah dan lebih selamat dengan QR code itu. Selain daripada pungutan, dalam laman web kami itu juga kami ada menyediakan perkhidmatan agihan. Itu kami sediakan skim-skim bantuan yang kami sediakan kepada orang-orang Islam di negeri Sabah ini supaya mereka dapat memohon melalui dalam talian lah. Kita ada banyak skim-skim bantuan daripada zakat ini. Antaranya yang utama ada 3. Pertama ialah bantuan sosioekonomi, yang kedua ialah bantuan pendidikan, yang ketiga ialah bantuan mualaf. Jadi daripada 3 jenis bantuan yang utama ini, di bawahnya ada skim-skim bantuan yang banyak yang terpecah lagi. Jadi orang ramai bolehlah mengunjungi laman web kami itu untuk mendapat tahu lebih lanjut tentang senarai-senarai perkhidmatan yang kami sediakan dan juga fungsi-fungsi bahagian zakat dan fitrah bagi memastikan pelaksanaan ataupun penyebar luasan syiar zakat itu dapat diterima ke semua umat Islam di negeri Sabah. Itu dari sudut laman web, portal rasmi kami. Yang kedua, kami juga menggunakan medium digital, media sosial. Kami ada 2 media sosial yang aktif sekarang, iaitu Facebook dan juga TikTok. Facebook kami namakannya ialah Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS. Sekarang ini ada 31,000 lebih pengikut dan dijangka akan bertambah pada tahun ini. Dan kemudian kami ada TikTok. Kalau TikTok itu kami namakan dengan Zakat Sabah. Sekarang ini mendapat pengikut lebih kurang 4,000 lebih. Dan diharapkan agar umat Islam di negeri Sabah ini dapatlah mengunjungi ataupun melawat-lawat media sosial kami ini, dan jangan lupa untuk follow, like dan share lah. Mungkin itu sedikit sebanyak tentang strategi yang kami jalankan, iaitu dengan menggunakan medium digital yang sedia ada, yang biasa orang ramai gunakan pada ketika ini. Jadi mungkin itu setakat ini saja untuk persoalan yang kalau melihat kepada penerangan daripada Ustaz Safwan, saya nampak di sini bahawa pihak Majlis Agama Islam Sabah sebenarnya bergerak dengan lebih cepat untuk mengatasi isu kekangan digital gap dalam masyarakat dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi teknologi ini. Dan untuk teman-teman juga, baru tahun ini diperkenalkan QR code bekerjasama dengan Bank Islam untuk memudahkan pembayaran zakat fitrah untuk umat Islam di negeri Sabah. Dan sebenarnya kamu yang berada di Sabah ini bukan saja kamu pergi mencari itu amil-amil, tetapi boleh sudah membuat pembayaran secara QR code. Dan tidak perlu bawa cash di tangan kerana mungkin kebiasaan kita kan kalau membawa tertinggal duit lah dan sebagainya. Tapi jangan risau, dengan penggunaan QR code juga pembayaran zakat itu masih sah, Ustaz? Masih lah kan? Ya. Okey, baik. Dari sudut penggunaan QR code tu sudah confirm salah. Yang penting niat. Niat itulah yang penting sebenarnya. Kalau kita sebelum kita mau gambar tu QR code tu kan niat dulu. Niat bayar zakat. Jangan niat main-main, main tes-tes pula kan. Memang kita niat untuk bayar zakat, kita QR code kan lah. QR code. Kita gambar QR code dan bayar dan tunjukkan
pembayaran itu, resit pembayaran itu ataupun bukti pembayaran itu kepada pihak amil dan sebagainya. Dan juga Ustaz, bercakap berkenaan dengan zakat. Zakat ini maksudnya cukup meluas, dan kalau boleh Ustaz ceritakan, kongsikan, mungkin ada orang di luar sana mau tahu berkenaan zakat. Apakah zakat ini dan kenapa sebenarnya zakat ini diwajibkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan? Okey, baik. Dia ada satu kaedah dalam agama kita yang kita gelar sebagai maklum minatin bidurrah. Diketahui sesuatu perkara itu dalam agama secara pasti dan mesti. Maksudnya sejahil-jahil manapun orang itu, bila mana dia seorang Muslim, bila mana dia mengaku sebagai seorang mukmin, dia kena tahu bahawasanya zakat fitrah ataupun zakat itu secara keseluruhannya merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5 dan wajib untuk dilaksanakan jika kena dengan syarat-syarat. Okey. Itu pertama dulu. Itu premis yang pertama kita kena terima dulu bahawasanya ia merupakan satu ibadah yang fardu dan wajib untuk kita laksanakan. Kemudian premis yang kedua barulah kita berbicara soal makna ataupun apa definisi zakat itu. Zakat ini kalau dilihat dari sudut bahasa bermaksud suci. Suci, bersih dan berkembang. Dan dari sudut istilah pula, zakat itu adalah perbuatan ibadah mengeluarkan ataupun membayar sebahagian daripada harta yang tertentu dengan kadar yang tertentu, kemudian diberikan pula kepada golongan yang tertentu. Itu adalah dari sudut bahasa dan juga istilahnya. Manakala dari sudut konsepnya secara umum, kita boleh mendapat gambaran luas daripada definisi yang saya nyatakan tadi. Kalau kita melihat kepada gambaran yang lebih luas dari sudut bahasa dan juga istilah itu, ia menggambarkan bahawasanya itulah permulaan zakat dan akhirnya zakat itu bagaimana. Permulaannya bagaimana? Permulaannya pergi kepada istilah tadi. Istilahnya kita mengeluarkan zakat. Itu permulaannya. Mengeluarkan zakat dan dibayar kepada golongan yang berhak menerimanya. Kemudian akhirnya ia pergi kepada makna definisi zakat itu dari sudut bahasa, iaitu bersih. Kita bayar zakat, kita dapat membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, membersihkan diri kita daripada dosa-dosa dan perkara-perkara yang tidak baik. Itu yang maksudnya keberkatan tu. Keberkatan macam moto yang selalu kita laungkan, iaitu berzakat membawa berkat bersama membangun asnaf. Yang itulah tu. Kalau kita bayar zakat, kita dapat keberkatan lagi. Keberkatan yang pelbagai, kita mungkin ditambah rezeki, mungkin tidaklah semestinya dalam bentuk wang ringgit. Mungkin diberikan rezeki dengan umur yang panjang, diberikan rezeki kesihatan, diberikan rezeki untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi melihat kepada konsep zakat itu, barulah dapatlah kita fahami bahawasanya zakat ini adalah satu ibadah yang melibatkan harta. Dalam Islam ini dia tidak saja melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga melibatkan hubungan sesama manusia. Jadi zakat ini ada kaitannya dengan manusia yang lain. Itu kita memberikan zakat kita, memberikan harta kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu secara umumnya tentang zakat ini. Jadi kalau melihat dari sudut manfaatnya itu, sudah tentu manfaatnya itu terbagi kepada dua. Satu, manfaat kepada pembayar zakat. Yang kedua, manfaat kepada penerima zakat, iaitu golongan asnaf. Ini dua watak utama dalam memastikan syiar zakat itu berdiri. Yang itu pertama tadi, pembayar zakat. Manfaatnya dia telah membersihkan hartanya dengan berzakat itu, dan dia terlepas daripada dosa kerana mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manfaat kepada asnaf. Asnaf ini siapa? Asnaf ini orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Jadi ada dua win-win situation lah. Pihak yang membayar zakat pun mendapat manfaat, yang menerima zakat pun dapat manfaat. Jadi inilah gambaran yang jelas menunjukkan Islam ini ada nilai persaudaraan yang sangat tinggi. Dan juga Ustaz, kalau sebagai pembayar zakat sebenarnya tidak semua umat Islam
mampu membayar zakat. Mungkin ada golongan tertentu yang dikecualikan, dan mungkin boleh ceritakan sedikit apakah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang ini membayar zakat. Karena kalau membayar zakat, tidakkanlah orang yang asnaf itu pun membayar zakat kalau dia yang penerima zakat, kalau tidak mampu dari segi keuangan dan sebagainya. Mungkin ada syarat-syarat lain yang boleh Ustaz kongsikan. Okey, baik. Cantik soalan tu. Zakat ini sebenarnya tuan ataupun para penonton sekalian terbagi kepada dua. Satu zakat harta, satu lagi zakat fitrah yang kita tunaikan di sepanjang bulan Ramadan. Yang datang setahun sekali lah. Itu zakat fitrah. Ramai juga yang mesti keliru ni. Dia kata mungkin zakat, saya tak tahu tentang zakat harta, yang saya tahu pasal zakat fitrah saya. Itulah yang saya bayar setiap tahun di bulan Ramadan. Sebenarnya ada dua. Satu zakat harta dan satu lagi zakat fitrah. Zakat fitrah ini pula dia dikenali juga sebagai zakat badan, zakat kepala. Zakat fitrah ni jika cukup syarat-syaratnya, maka dia kena laksanakan kewajipan tersebut. Tidak kiralah awak tergolong dalam fakir ataupun miskin. Syaratnya apa? Syaratnya ada 3. Pertama, dia kena Islam. Okay. Dia kena Islam. Yang kedua, dia kena hidup ataupun mendapat masa berada dalam 2 bulan. Di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal walaupun sekejap. Ini syaratnya. Dia kena hidup dalam 2 bulan ini. Yang ketiga ialah syaratnya dia mesti ada lebihan harta untuk tanggungannya sendiri dan juga untuk orang-orang yang ditanggungnya pada malam hari dan juga di 1 Syawal keesokannya. Pada masa 24 jam itu. Pada saat terbenamnya matahari di bulan Ramadan yang terakhir, sehinggalah terbenamnya matahari pada 1 Syawal itu, dia mesti ada lebihan harta untuk dirinya dan juga orang-orang yang ditanggungnya. Jadi ini syarat yang 3 ni. Kalau seseorang Muslim itu ada ketiga-tiga syarat ini, maka dia wajib untuk bayar zakat untuk dirinya dan juga tanggungannya. Kalau dia tidak tanggungan, untuk dirinya sendiri saja. Begitu. Dia tidak mengira dia asnaf ataupun tidaklah. Yang penting dia ada 3 ni. 3 syarat itu. Yang pertama Islam, yang kedua ada lebihan harta pada malam raya sehinggalah habis 1 Syawal, dan yang ketiga ialah tadi apa tadi yang ketiga tu? Harta. Gaji pendapatan dia. Okey, kita ulanglah yang pertama. Islam. Yang kedua dia ada lebihan harta. Yang ketiga dia ada hidup dalam 2 masa. Iaitu Ramadan dan juga Syawal. Jadi itu syarat-syarat wajib bagi zakat fitrah. Atau adapun zakat harta ni berbeza sikit. Zakat harta ini dia ada syarat-syarat wajib yang berbeza dengan zakat fitrah. Syarat untuk zakat harta ialah ada 6. Pertama, dia kena Islam. Yang kedua, dia kena merdeka. Yang ketiga, harta itu mestilah hak milik sempurna. Hak milik sempurna ni bagaimana? Hak milik sempurna ini maksudnya dia boleh mengawal selia hartanya itu dengan sendiri. Memang hak milik mutlak dia lah. Itu contohnya, itu maksudnya hak milik sempurna. Yang keempat ialah harta itu mestilah daripada sumber yang halal. Dan yang kelima ialah harta itu cukup nisab dan juga cukup haul. Nisab ini maksudnya kadar minima sesuatu harta itu diwajibkan zakat ke atasnya. Itu maksud kadar nisab. Kedua yang haul itu maksudnya 12 bulan berlalu harta itu, kalau ada lebihan maka itulah yang dizakatkan. Dan yang terakhir sekali, syarat wajibnya ialah harta itu mestilah harta yang berkembang ataupun berpotensi untuk berkembang. Sebagai contoh, macam kita beli kereta. Kalau kita beli kereta itu kita pakai untuk diri sendiri, maka itu tidak dikenakan zakat. Tapi kalau kita generate income daripada kereta itu, contohnya kita ada kereta, kita sewakan. Ataupun kita ada rumah, kita sewakan. Kalau dia mengenerate income ataupun boleh menjadikan sumber pendapatan, maka ia diwajibkan zakat ke atas. Jadi harta itu mestilah ada ciri boleh berkembang dan berpotensi untuk berkembang. Bagaimana pula Ustaz dengan simpanan wang ataupun emas yang biasanya pun dikenakan zakat?
Ya, cantik soalan tu. Itu pun sebenarnya wajib zakat. Pasal zakat harta ni dia ada pecahannya. Dia ada pecahan lebih kurang 8 ke 9 jenis pecahan. Satu, zakat harta pendapatan. Yang kedua, zakat pengajian. Yang ketiga, zakat perak. Yang keempat, zakat emas. Yang kelima, zakat simpanan. Yang keenam, zakat saham. Yang ketujuh, zakat perniagaan. Yang kelapan, zakat pertanian dan juga ternakan. Dan yang kesembilan sekali, ini kalau zakat yang rekos kita panggil. Tapi rekos ni tak ada lah. Memang tidak ada lagi zaman sekarang lah. Kalau ada pun jarang-jarang berlaku. Jadi zakat harta itu ada pecahan yang banyak lah. Jadi salah satunya yang macam yang Tuan tanya tadi, iaitu zakat simpanan dan juga zakat emas. Jadi kedua-duanya itu tadi wajib untuk dibayarkan zakat harta jika cukup syarat-syarat wajib yang saya nyatakan tadi. Kalau macam emas ni kan, okey, contohlah sekarang ni kan, contoh beliau saya kan simpan emas. Berapa gram kah tu orang kena bayar ikut begitu kah? Ataupun kalau kita membeli emas dan orang cakap kau tidak pakai kau kena bayar zakat. Kalau kau pakai baru kau tidak bayar. Begitu kan? Sebab ada fahaman yang begitu sekarang, macam kita tidak tahu sebenarnya zakatnya dikira begitu apa. Itu emas. Okay. Setiap jenis zakat harta yang saya sebutkan tadi seperti zakat pendapatan, zakat pengajian dan juga zakat emas, termasuk zakat simpanan itu, kesemuanya dia ada kalkulator ataupun taksirannya tersendiri. Sebagai contoh, zakat emas itu kita tengok cukup ke syarat-syaratnya yang saya nyatakan tadi. Salah satu syarat yang paling utama kita tengok adalah cukup nisab. Nisab bagi zakat harta iaitu emas ialah 85 gram emas. Kalau dia ada 85 gram emas dan ke atas, maka dia wajib bayar zakat. Tak kisah ada pakai ke tidak. Yang simpan. Yang simpan. Kalau dia ada simpanan emas 85 gram, maka dia dan ke atas, maka dia kena wajib keluarkan zakat pada tahun tersebutlah. Kedua ialah zakat pakai. Zakat emas yang pakai. Macam perhiasan lah, banyak cincin ke, gelang ke, rantai ke, itu pun dikenakan zakat jika tidak dipakai dalam masa 12 bulan. Dalam masa 12 bulan kalau tidak dipakai, disimpan saja di laci di rumah, jika kena nisabnya itu 85 gram emas dan 85 gram beratnya dan ke atas, maka diwajibkan zakat ke atasnya. Melihat kepada uruf jugalah. Kalau tadi kalau dia tidak dipakai, kan saya katakan dia tidak dipakai dan disimpan, itu dia jadi zakat simpanan, zakat emas simpanan. Ataupun kalau dia pakai setiap tahun tapi dia melebihi uruf, uruf yang ditetapkan oleh uruf ni, maksudnya yang menjadi kita punya kebiasaannya orang pakai, beratnya begitulah di negeri Sabah. Jadi itu lain pula dia punya kiraan. Itu lain punya kiraan. Tapi yang pastinya setiap jenis harta itu ada sistem taksiran yang terkini. Dan itu semua ada kami sediakan di laman web kami lah. Untuk just masukkan berapa figure je, berapa kadar. Jadi dia akan keluarlah automatik, dia akan generate berapa kadar zakat yang wajib kita bayar. Di laman Sesawang Majlis Ugama Islam Sabah. Iya. Di bagian situ nanti ada kalkulator. Iya. Sebenarnya saya pun sudah masuk tu web laman Sesawang. Saya nampak begitu terperinci kandungan dia. Jadi kepada masyarakat di luar sana, anda boleh sebenarnya melayari laman Sesawang Majlis Ugama Islam Sabah, dan di dalam Sesawang ini anda akan ada panduan untuk bagaimana anda perlu membayar zakat mengikut kriteria ataupun jenis-jenis zakat yang dikenakan kepada anda. Secara bantuannya ada dipaparkan di laman Sesawang Majlis Ugama Islam Sabah. Baiklah Ustaz, bercakap berkenaan zakat juga. Hasil pembayaran zakat, pembayar zakat ini seperti tahun lalu, kalau tidak silap saya, lebih 130 juta ringgit Malaysia yang diterima oleh Majlis Ugama Islam Sabah daripada pembayar zakat. Saya rasa jumlah ini sangat banyak dan melibatkan lebih 1.6 juta pembayar zakat di Sabah sendiri. Dan pastinya hasil daripada zakat ini akan diagihkan kepada golongan asnaf. Yang ini yang juga kita akan sentuh. Kalau secara
penceritaan kita, golongan aslaf ini adalah golongan yang sebenarnya layak untuk menerima zakat dari apapun jenis bantuan zakat, pendidikan, baik dari segi bantuan makanan dan lain-lain. Kalau boleh Ustaz ceritakan, kongsikan, apakah jenis golongan asnaf ini dan mengapa mereka layak untuk menerima zakat? Okey, baik. Sebenarnya macam saya katakan tadi, definisi zakat itu adalah sebuah pemberian yang tertentu dengan kadar yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Ini nih, yang golongan tertentu inilah yang kita gelar sebagai golongan asnaf ataupun kita gelar sebagai mustahik. Dan golongan asnaf ini dia bukan semua orang Islam itu asnaf. Dia ada golongan yang terperinci yang disebutkan secara jelas dalam agama kita, iaitu hanya 8 golongan. 8 golongan. Yang pertama ialah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat ialah mu'alaf, yang kelima ialah orang-orang hamba, yang keenam orang-orang yang berhutang, yang ketujuh orang-orang yang berada dalam perjalanan, yang terakhir sekali ialah orang-orang yang berada di fisabilillah, kita gelar sebagai orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita gelar mereka ini orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada melihat kepada konteks zaman sekarang, fisabilillah itu kita definisikan sebagai orang-orang yang membantu menyebarkan syiar Islam itu di serata dunia. Termasuklah orang-orang yang tengah belajar dan juga orang-orang yang berdakwah. Jadi ini 8 golongan asnaf yang berhak mendapat agihan harta zakat, dan mereka ini sahajalah sepatutnya boleh memohon dan diluluskan untuk menerima skim bantuan yang kami sediakan. Ya, begitu. Jadi setiap tahun golongan asnaf di negeri Sabah ini, untuk pengetahuan Encik Nuzul dan juga para penonton sekalian, dia akan bertambah dari masa ke masa. Sebab itu kami daripada bahagian zakat dan fitrah MUIS tidak pernah penat letih menyeru kepada semua umat Islam di negeri Sabah ini supaya membayar zakat, melaksanakan tanggungjawab dan menunaikan rukun Islam yang ketiga ini, supaya apa? Supaya dapat membantu golongan asnaf ini dan menjaga hak-hak mereka. Sebenarnya kalau bercakap berkenaan penerima zakat ini kan, saya rasa macam sedikit sedih lah kalau saya. Ya, betul Ustaz. Sebab kan kalau pengalaman saya sendiri kan, waktu tahun 2009, beliau usia ada laki, dia macam meninggal dunia lah. Jadi bila dia meninggal dunia, kami tu dihantar pergi rumah anak yatim. Ya, masa tu kan, aduh sedihnya kalau bercerita kan. Masa tu kan kami kami tidak duit bah, ya kan? Kami tidak duit. Lepas tu saya punya mama saya cakap, kamu tinggallah di rumah anak yatim. Dia bilang kan, sebab di situ ada orang boleh bagi makan dan sebagainya. Jadi di situ saya mula kenal apa itu zakat. Ya, sebab dalam golongan asnaf ini ada anak yatim macam saya kan. Jadi masa belajar tu saya tidak risau pasal makan dan tidak risau pasal mau belanja raya. Sebab kadang-kadang dulu selepas beliau saya tidak duit lah kan. Kami tidak duit dan terpaksa tinggal di asrama lama betul. Orang balik, kami tidak balik macam saya lah. Sebab kalau balik kan mama perlu cari duit bagi makan kan. Jadi kami tinggal di rumah anak yatim. Jadi saya rasa sebagai anak yatim jelas dan nampak bagaimana bantuan zakat itu diagihkan dengan telus dan diterima dan membantu memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi satu lagi berkenaan dengan program-program yang dilaksanakan oleh bahagian zakat dan fitrah MUIS. Mungkin dari segi bagaimana bentuk-bentuk bantuan itu disalurkan. Adakah bantuan bulanan sahaja ataupun ada lagi jenis-jenis bantuan lain yang sebenarnya lebih meluas dan lebih inklusif kepada penerima zakat ini, terutama dari golongan asnaf. Okey, baik. Kalau mau cerita pasal agihan ni, banyak ni. Banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Ya. Bukan baras saja kan. Bukan. Orang nampak macam baras dan makanan asas saja. Ya, tidak habis kita ya, bercerita habis, pasal ya. Tapi kita agihan. kasih singkat saja. Okay. Secara umumnya memang kami ada dua jenis pendekatan dalam
mengagihkan harta zakat itu. Pertama dari secara mayalah, dalam talian kami transfer direct kepada akaun bank asnaf masing-masing. Itu kita gelar sebagai skim bantuan bulanan itulah. Yang kedua, kita buat program. Banyak program zakat yang kami laksanakan, antaranya ialah program agihan bakul makanan. Kita ada program jelajah tarbiyah asnaf. Kita ada program-program macam yang terbaru ni, kami ada buat menubuhkan satu program ataupun projek kerjasama di antara bahagian zakat dan fitrah MUIS dengan pihak PPD dan juga pihak APD. Kami menubuhkan anjung pendidikan asnaf, dan kami buka kelas-kelas tuition percuma kepada anak-anak golongan asnaf ini. Dan juga kami membuka kelas-kelas KBSK, kelas bimbingan saudara kita kepada golongan-golongan mualaf. Itu salah satu daripada inisiatif kami dalam memastikan golongan asnaf ini terbela dan terjaga hak mereka. Dan banyak lagi lah program santunan kasih hari raya pun kami ada buat. Santunan kasih bulan Ramadan lagi-lagi lah. Bulan Ramadan ni lagi banyak program yang kami buat, program berbuka puasa dengan asnaf dan sebagainya. Jadi ini banyaknya program yang kami laksanakan bagi memastikan golongan asnaf ini di negeri Sabah khususnya terjaga dan terbela hak mereka. Inilah hasil daripada pembayaran zakat itu tadi. Ya, benar. Macam Ustaz cakap tadi kan, berkenaan dengan kelas tambahan, tuition macam itu kan, memberi pendidikan. Dulu pun masa tinggal di rumah yatim, kami pun ada dibagi tuition. Alhamdulillah. Saya rasa daripada situlah sebab mereka belum membayar cikgu-cikgu yang membantu itu. Jadi zakat ini bukan setakat membayar sahaja. Apa yang konsep yang diamalkan adalah tadi trademark ataupun daripada bahagian zakat dan fitrah MUIS membayar zakat, membawa berkat. Ya. Dan bersama membangun asnaf. Jadi zakat membawa berkat bersama membangun asnaf. Membangun asnaf. Jadi nampak di sini bagaimana zakat sebenarnya secara inklusif membantu masyarakat daripada segenap faktor dari segi ekonomi, pendidikan, dan saya percaya ada golongan asnaf yang menerima bantuan bulanan dan mereka gunakan duit ini untuk memulakan perniagaan mungkin. Bagaimana Ustaz melihat zakat ini dapat membantu golongan ini untuk mengubah taraf hidup mereka, untuk sebenarnya mendapatkan pendapatan kalau sekurang-kurangnya untuk keluar dari kelompok miskin ini, Ustaz. Okey, baik. Sebenarnya di bahagian zakat dan fitrah MUIS kita ada unit pembangunan asnaf. Unit pembangunan asnaf yang di mana diwujudkan khas bagi memilih mana-mana atau membantu mana-mana asnaf yang ada potensi, yang benar-benar yang boleh berubah untuk masuk dalam program pembangunan asnaf ini, dan kita bagikan mereka apa jenis bantuan yang boleh membantu mereka dari sudut ekonomi. Kebanyakan mereka ini adalah daripada kalangan peniaga-peniaga kecil. Jadi kita bantulah, dan dalam bahasa yang sama ada juga kita carikan pekerjaan. Golongan asnaf ini ada yang kita berikan mereka pekerjaan, ada yang kami beri sumbangan motor untuk mereka buat jadi rider untuk hantar makanan dan sebagainya. Ya, betul. Jadi itu salah satu cara kita untuk ataupun mekanisme kita untuk memastikan golongan asnaf ni dia tidak kekal jadi asnaf. Kita mau mereka ini ada kemajuan. Tidak kekal jadi asnaf. Bahkan mungkin akan datang mereka inilah yang akan membayar zakat. Mereka ini pula yang akan membantu golongan asnaf yang lain. Jadi memang sememangnya bahagian zakat dan fitrah ada unit itu. Unit pembangunan asnaf, di mana kita ingin memastikan golongan asnaf ini dia membangun, bukan sekadar dia terima saja bantuan, tapi kita bantu dia untuk pada masa akan datang dia pula yang membantu golongan asnaf yang lain, dan dia ni yang menjadi idol, menjadi contoh kepada golongan-golongan asnaf yang ingin berjaya. Dia macam inilah Ustaz, secara ringkas dia analogi dia. Kita bagi mereka ini, golongan asnaf ini pancing, dan orang memancing
untuk mendapatkan ikan. Ya. Ya. Saya tambah sedikit lagi. Tambah lagi. Bukan sekadar kita bagi pancing, kita bagi tahu di mana lubuk untuk memancing. Iya, betul. Iya. Kalau bagi pancing dia tidak tahu lubuk, masalah juga. Nah, jadi kami bagi dia pancing dan kami bagi tahu di mana lubuk yang banyak ikan. Dan kami bagi tahu kalau tidak cukup kami bawa lagi tujuan banyak-banyak. Iya, kalau tidak kita pergi kadai saja lah. Iya, begitu. Itulah kan. Tapi begitulah ceritanya. Iya. Tapi Ustaz sudah kongsikan juga apakah syarat wajib zakat fitrah yang seperti Ustaz ungkapkan tadi memang cukup secara terperinci dan mudah difahami. Tetapi juga berkenaan dengan zakat fitrah ini, tahun ini RM7.50. Tahun lalu pun RM7.50. Kalau mengikut perkiraan kita ataupun mengikut syariat Islam, bagaimanakah perkiraan zakat fitrah ini sebenarnya, dan mungkinkah akan suatu masa dia akan lebih rendah ataupun lebih tinggi, dan mengikut percaturan apa untuk menetapkan zakat fitrah ini? Okey, baik. Penentuan kadar zakat fitrah ini adalah ditentukan berdasarkan harga 2.7 kilogram beras yang majoriti dimakan oleh orang-orang di Sabah. Dia dikira kesemuanya secara purata pada tahun lepas punya. Kadar itu purata pada tahun lepas itu dijadikan kadar zakat fitrah pada tahun ini, iaitu sebanyak RM7.50. Itulah dia punya sos, dia punya punca. Iaitu 2.7 kilogram harga beras secara purata yang diambil daripada data-data pada tahun lepas, yang kebiasaannya beras itu dimakan oleh kebanyakan orang-orang di negeri Sabah. Jadi berdasarkan kepada kajian, kami buat kajian lapangan pada tahun lepas dan kami hantarkan hasil kajian itu kepada pihak mufti, dan pihak mufti telah mengeluarkan hasilnya, iaitulah RM7.50 kekal seperti pada tahun lepas. Yes, dan pembayaran juga boleh dibuat daripada sekarang sehinggalah sebelum Aidilfitri. Tetapi Ustaz bercakap mengenai pembayaran ini. Okey, baik. Orang cakap kalau buat awal nanti tidak lupa, tidak pal. Buat awal takut lupa. Tapi ada orang cakap hujung-hujung lebih afdal kalau membayar zakat. Tapi mengikut percaturan kita, bagaimana Ustaz merasakan pembayaran itu lebih sesuai dilaksanakan bila untuk bayar zakat ini? Okay, Adakah betul hujung-hujung itu lebih afdal, lebih banyak pahala dia? Yeah. Dalam waktu melaksanakan ibadah zakat fitrah ini ada 5 waktu sebenarnya. 5 waktu. Kita bagikan kepada 5 waktu. Pertama, waktu wajib. Waktu wajib ini bermula apabila tenggelamnya fajar pada akhir Ramadan sehinggalah tenggelamnya fajar pada 1 Syawal. Itu waktu wajib lah. Waktu wajib kita melaksanakan. Kedua, waktu harus. Waktu harus ni itulah bermula daripada 1 Ramadan sehinggalah berakhirnya Ramadan itu. Yang kedua, waktu yang afdal yang disebut tadi oleh Encik Nuzul. Waktu afdal ni pada sebelum melaksanakan solat Aidilfitri. Itu waktu afdalnya lah. Masih sempat lah itu yang masih sempat. Dan itu waktu afdal. Dan kedua, waktu makruh. Waktu makruh ni apabila selesai sudah orang solat Aidilfitri baru kita mau bayar zakat, itu makruh. Makruh. Dan ada waktu haram. Waktu haram ni bila terbenam sudah fajar pada Syawal, 1 Syawal. Bila terbenam sudah matahari pada 1 Syawal itu dia diharamkan sudah dia membayar zakat. Tetapi ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dan juga Encik Nuzul, kami di bahagian zakat dan fitrah ini menggalakkan umat Islam di negeri Sabah ini agar bersegera untuk menunaikan ibadah zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Bukan apa? Kita takut terlupa pula. Kalau ada orang tu kan dia kata tunggulah dulu, saya tunggu waktu afdal. Sampai waktu afdal dia sudah sibuk setrika baju. Betul. Dia sudah sibuk pasang langsir baru, dia sudah sibuk memasak. Dia sampai terlupa. Itu yang kita takut tu, terlupa tu. Balik kampung lagi. Ada yang balik kampung jam dalam perjalanan orang sudah takbir raya. Ya, saya dah ambil di jalan. Itu lagi satu lah. Lagi bayar online boleh. Bayar online boleh.
Bayar online boleh, tapi takut terlupa kerana kesibukan Aktivitas harian. iya, disibukkan dengan persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri itu. Jadi kami menggalakkan agar di bulan Ramadan ini ada masa sebulan lagi ini, ada masa 30 hari ini, laksanakanlah ibadah zakat fitrah itu sebaik-baiknya begitu. Pasal apa kita tidak mau? Amatlah malang sekali sekiranya pada Hari Raya Aidilfitri waktu siang itu ada saudara seagama kita yang tidak dapat makan siang kerana ditimpa kemiskinan akibat daripada tidak menerima zakat sebab orang tidak bayar zakat, lambat bayar zakat. Dia sudah kelaparan di siang hari. Jadi itu kita tidak mau perkara-perkara itu berlaku. Jadi kami amat-amat menggalakkan orang ramai supaya bersegera menunaikan ibadah zakat fitrah di bulan Ramadan yang mulia ini. Zakat fitrah ini Ustaz, macam saya menetap di Sabah, jadi saya membayar di sini lah kan. Tetapi ada tanggungan saya, ada di rumah saya sana di Sarawak, ada beliau saya satu orang. Dan adik saya ada bekerja sudah, jadi saya membayar zakat untuk saya dan mama saya ataupun macam mana? Okey. Zakat fitrah ini Pembayaran dia orang. zakat fitrah ini Tuan Nuzul ya. Dia kita panggil zakat kepala ataupun zakat badan. Dia zakat sendiri kita. Dan juga tanggungan. Tanggungan. Ibu Anda tadi kalau dia ada duit. Dia ada duit dia sendiri RM7.50, lebih baik dia yang menunaikan sendiri zakat fitrah itu. Dan juga kalau sekiranya dia ingin mewakilkan bayaran itu kepada anaknya pun boleh. Pun boleh. Tapi sekiranya anak ingin membantu menunaikan zakat fitrah bagi pihak ibunya, dia kena minta izin dululah. Bagi tahulah dengan mama, mak akulah kasih bayar kita punya zakat fitrah tahun ni, boleh ya? Kalau dia kata boleh, tidak ada masalah. Encik Nuzul lah boleh ya bayarkan untuk. Lepas tu dia cakap, bayarlah duit rojo itu. Ya, itu lagi baik biasalah. Bayarlah, kau tolonglah saya. Jadi tidak ada masalah kalau anak membayarkan zakat fitrah untuk ibu atau ayahnya atau adik-beradiknya sekalipun. Yang penting minta izin terlebih dahulu dan mereka dapat tahu benda itulah. Jadi boleh, tidak ada masalah. Dan dari sudut pembayaran pula, kalau Encik Nuzul mau membayar beraya di mana? Kalau beraya di Sabah, bayar di Sabah. Tapi kalau mau bayar sebab mengambil kira Encik Nuzul bekerja di negeri Sabah ini pun dibolehkan untuk bayar zakat di negeri Sabah. Begitu. Jadi dia tidak ketat sangatlah undang-undangnya. Tidaklah saya perlu balik Sarawak membayar zakat saja. Dia tidak perlulah. Yang penting bayar, jangan tak bayar. Itu saja. Betul. Ya. Bayar. Okey, penonton di rumah bayar, jangan tidak bayar zakat. Nah, kalau waktu haram tadi kan? Yang waktu haram tidak boleh sudah, tidak diterima. Tapi tidak juga orang mau bekerja waktu itu kan? Iya, mana ada. Ya, balik sudah. Nah, kan kita ketuk, isi kanal jadi diambil dulu. Saya bayarlah. Tidak sudah. Ada hidang air sudah itu. Jadi kita perbincangan kita mengenai zakat saya rasa cukup terperinci dan juga cukup mudah untuk difahami oleh masyarakat di luar sana. Dan kita kepada sesi menanyakan soalan orang awam. Ada dua soalan yang ada diajukan kepada kami daripada orang awam. Yang pertama, kalau saya tidak membayar kepada itu pusat zakat kan, tidak pergi ambil kah, tidak bayar di QR code kah, siapa pergi sendiri 74 itu asnaf, bolehkah itu Ustaz? Dari sudut hukumnya, pembayaran zakat direct kepada asnaf ini dia sah lah. Sah. Maksudnya sah ini maksudnya asnaf itu bolehlah dia menerima zakat itu. Tidak perlulah dia kena kembalikan pula zakat fitrah yang diberikan itu. Cumanya dia menyanggahi kepada pemerintah. Kerana apa? Bahagian zakat dan fitrah muiz ini seperti yang saya bagi tahu tadi, dia adalah agensi yang dilantik oleh pemerintah. Bukan dilantik oleh saya, tapi dilantik oleh pemerintah untuk menguruskan apa-apa sahaja perkara berkaitan dengan zakat di negeri Sabah, termasuklah pungutan. Jadi apabila pemerintah telah melantik
satu agensi untuk menguruskan harta zakat ini, maka kita sebagai orang Islam kita kena mentaati pemerintah. Jadi ajaran Islam itu sebegitu. Kita mentaati Allah, kita mentaati Rasul dan juga kita mentaati pemerintah. Jadi dari sudut pembayaran direct kepada asnaf itu adakahnya sah, tapi dia dianggap berdosa kerana tidak mentaati pemerintah. Itu dari satu sudut. Dari sudut yang lain, dari sudut pandang yang lain, kalau kita memberikan zakat fitrah itu secara terus kepada golongan asnaf, adakah kita yakin itu ialah asnaf? Adakah kita yakin dia itu asnaf? Dan itu satu. Yang kedua, adakah kita tahu RM7.50 itu diberikan kepada satu kepala asnaf ataupun macam mana? Jadi pembahagian harta zakat ini yang tahu terperinci dari sudut hukum fiknya adalah bahagian zakat dan fitrah muiz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan juga Encik Nuzul sekali, Encik Nuzul, yang itu kita kena faham bahawasanya sebaik-baiknya adalah kita menunaikan bayar zakat fitrah itu kepada pihak yang berautoriti, iaitu bahagian zakat dan fitrah muiz, dan biarlah tanggungjawab dan amanah untuk mengagihkan harta zakat itu diberikan kepada bahagian zakat dan fitrah muiz. Dan satu lagi berkenaan dengan zakat juga, zakat syarikat. Kalau syarikat yang mengambil zakat kita panggil dia zakat perniagaan. Ada syarikat yang syarikat milikan non-Muslim, CEO dia lah ataupun founder dia non-Muslim, tetapi dia membayar zakat. Jadi ada orang tanya, kenapa dia bayar zakat? Dia bukan non-Muslim, tetapi dia yang mengagihkan tu dia punya kaki tangan lah, kaki tangan yang beragama Islam. Jadi bagaimana sebenarnya konsep itu pembayaran zakat perniagaan itu? Okey, baik. Berkaitan dengan zakat perniagaan ini, dia salah satu daripada zakat harta lah, jenis zakat harta, iaitu kita gelar sebagai zakat perniagaan. Ianya wajib jugalah, wajib dilaksanakan jika cukup syarat-syaratnya. Dan zakat perniagaan ni dia ada satu sistem pengiraan yang lebih terperinci dan lebih complicated sedikit. Sebab kewangan ataupun kita lihat kepada akaun kewangan setiap syarikat itu berbeza-beza mengikut jenis syarikat ataupun jenis perniagaan mereka. Ada syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh orang Islam. Yang ini kita tidak ada isu lah. Kalau dia mau bayar zakat perniagaan, dia memang tidak ada isu. Kedua ialah perniagaan yang dikongsi. Ada rakan kongsinya. Contohlah 50% sahamnya dimiliki oleh orang Islam, 50% sahamnya dimiliki oleh orang bukan Islam. Maka yang diambil kira hanyalah saham perniagaan bagi yang Islam itu sahaja. Dan dan itulah yang dikira dan itulah yang diwajibkan zakat padanya. Jadi itu secara umum lah, tapi untuk lebih terperinci, ianya perlu ada satu perkiraan ataupun taksiran yang lebih terperinci dan lebih khusus lah. Itu respons saya. Terima kasih Ustaz. Saya rasa banyak betul ilmu saya dapat ni hari, dan saya harap penonton di rumah, di mana-mana saja anda berada yang menyaksikan program World Bicara Influencer Bahawa Cerita berkenaan zakat fitrah dan pelbagai jenis zakat, hari ini kami bawakan daripada Majlis Agama Islam Sabah, pegawai dakwah Ustaz Safwan. Terima kasih juga, dan saya harap umat Islam di luar sana manfaatkan peluang ini supaya anda membayar zakat mengikut ketetapan yang telah dikongsikan tadi, dengan zakat kadar zakat RM7.50 sahaja. Menggunakan QR code pun boleh melaksanakan zakat di mana sahaja anda berada. Inilah peluang untuk kita sama-sama membangunkan institusi Islam di negeri Sabah, dan masa yang sama menyokong ekonomi, pendidikan, sosio masyarakat pelbagai latar belakang di sini lah, khususnya kepada golongan asnaf. Jadi Ustaz, sebelum kita mengakhiri segmen influencer hari ini, mungkin Ustaz mau kongsikan untuk yang bukan untuk kali terakhir lah, tetapi kongsikan kepada orang di luar sana, ajakanlah untuk membayar zakat ini. Silakan Ustaz. Okey, memandangkan sudah diberikan ruang dan juga peluang ini, saya mewakili bahagian zakat dan fitrah Majlis Agama Islam Sabah amatlah menyeru kepada orang Islam
di negeri Sabah ini agar kita bersegera menunaikan kewajipan kita, menunaikan tanggungjawab kita, menunaikan amanah rukun Islam kita yang ketiga ini untuk membayar zakat fitrah dan juga zakat harta, terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini. Ambillah peluang dan juga ruang yang tersedia ini di bulan yang mulia ini untuk kita menunaikan zakat fitrah dan juga zakat harta kita. Kerana sesungguhnya setiap ringgit dan setiap sen yang kita bayar itu akan diagihkan kepada golongan asnaf yang sangat-sangat memerlukan. Jadi dengan moto berzakat membawa berkat bersama membangun asnaf, marilah kita sama-sama menunaikan zakat supaya hidup kita berkat dalam masa yang sama golongan asnaf juga dapat membangun. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Pegawai Dakwah MUIS, Ustaz Safwan Joas atas perkongsian hari ini bersama dengan Jabatan Penerangan Sabah. Mereka yang di luar sana jangan lupa untuk ikuti kami di semua laman sosial rasmi Jabatan Penerangan Sabah. Jabatan Penerangan Sabah di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan juga laman sosial seperti YouTube, dan kami kongsikan segala perkembangan terkini, program-program inisiatif dan juga agenda di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk makluman anda setiap masa, terutama di negeri Sabah yang tercinta ini. Sekian setakat ini saja untuk segmen Influencer Japin. Jumpa anda di segmen seterusnya bersama dengan Jabatan Penerangan Sabah. Saya Nuzuddin Abdul Razak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.